السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mukhtasar Al-Latif karangan Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami, wafat pada tahun 918 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita muka surat 34. Katanya faslun: تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، ويجب على الولي أن يأمر الصبي بها ل7 سنين، ويضربه على تركها ل10، والصبية كالصبي. وإذا بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون قبل خروج الوقت بقدر تكبيره، وجب قضاء تلك الصلاة. ويجب أيضا قضاء الفرض الذي قبلها إذا كان ظهرا أو مغربا. وإذا دخل الوقت ومضى قدر ما يؤدى فيه الفرض ثم حاضت المرأة أو نفست أو جن قبل الصلاة، وجب قضاء تلك الصلاة. Maksudnya, diwajibkan salat ke atas setiap muslim yang sudah balik, berakal dan dalam keadaan suci. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang kita dia nak sebut kepada kita tentang syarat wajib sembahyang. Kita di sana ada syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang ia berbeza daripada syarat sah sembahyang. Maksud syarat wajib sembahyang adalah apabila seorang itu cukup syarat ini, maka wajib atasnya sembahyang. Adapun orang yang tidak cukup syarat ini, maka tidak wajib atasnya sembahyang. Syarat wajib sembahyang yang pertama adalah Islam. Maka orang kafir, dia orang kafir ada dua. Kafir asli dengan kafir tiruang. Ada juga kafir tiruang dalam kitab, tak ada kata kafir tiruang. Okey, kita ada kafir asli dan kita ada kafir bukan kafir asli. Kafir asli, maksud kafir asli ni adalah memang dia dilahirkan daripada keluarga kafir, tu nenek moyang dia memang orang kafir. Itu maknanya kafir asli. Lepas tu dia ada lagi kategori kafir, dia bukan kafir asli, iaitu golongan murtad. Wal'iyadabillah. Orang murtad, dia kafir, tetapi dia bukan kafir asli. Sebab dia asalnya Islam, tapi dia keluar daripada agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Manusia yang paling celaka sebenarnya. Manusia yang paling celaka ketika mana mereka mempunyai benda yang sebenar, tiba-tiba dia jual benda yang sebenar dengan bayaran benda yang batin. Maka tidak ada orang yang paling rugi, orang yang paling celaka berbanding dengan golongan tersebut. Mereka sanggup menjual kebenaran yang telah dimiliki oleh mereka dengan mengambil kebatilan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, syarat wajib sembahyang yang pertama mesti kena Islam. Jadi bermakna orang kafir tidak wajib sembahyang. Jadi maksud orang kafir tidak wajib disembahyang di sini adalah orang kafir asli. Orang kafir asli tak wajib sembahyang. Maksudnya kalau orang kafir itu keturunan dia memang kafir, maka tidak wajib sembahyang. Tapi kita kena faham, orang kafir tidak wajib sembahyang nisbah kepada hukum dunia. Nisbah kepada hukum dunia tidak wajib sembahyang. Namun di akhirat nanti, orang kafir juga kena seksa kerana tak sembahyang. Kita jangan anggap, oh sedap orang kafir, kita orang Islam kena sembahyang.
Tapi orang kafir tak wajib sembahyang. Dia ada juga orang Islam buat cakap lagu tu. Di masalah sekarang ni kita kena ingat, tidak wajib sembahyang kepada orang kafir di atas dunia dengan maksud nisbah kepada hukum dunia tidak wajib. Tapi di akhirat kelak, orang kafir tetap diseksa kerana tidak sembahyang. Dalilnya adalah, di sana ada ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma sadakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin." Kenapakah kamu berada dalam neraka saqar? Mereka itu menjawab, dulu kami tidak sembahyang. Kami bukan dari kalangan orang yang sembahyang. Walam nakunu tu'ibul miskin. Dan dulu kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami bersama dengan orang yang mengata dan mengeji kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu kami termasuk dalam golongan yang mendustakan hari pembalasan. Ini orang kafir gini. Orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, kebangkitan, maka orang kafir dia. Hatta atana al-yaqin, sehingga datang kepada kami oleh kematian. Kami berada dalam keadaan tersebut. Okey, jadi bermakna mereka itu diseksa, antara kesalahannya adalah meninggalkan sembahyang. Jadi orang kafir tidak wajib sembahyang nisbah kepada hukum dunia, tetapi di akhirat tetap dia diseksa kerana dia meninggalkan sembahyang. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir apabila dia memeluk Islam, maka memeluk Islam, masuk je dalam agama Islam, segala kesalahan yang dilakukan di zaman kafir dia semuanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu tidak wajib dia qada balik sembahyang yang ditinggalkan di zaman kufur dia, tidak wajib. Orang kafir itu dia sakit dah. Dah nak bangun dah. Umur 86 dah, contoh. Hak dulu kok tak tahulah macam-macam lah. Dia kafir kan. Tapi 86 tu masa sakit Allah Ta'ala bagi hidayah. Sehingga dia mengucap 2 kalimah syahadah. Sebagai contoh. Dadang sehari semalam mati. Maka dia saat itu adalah orang hak yang masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa hak yang dibuat selama dia hidup, semuanya diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menghapuskan segala kejahatan yang dilakukan oleh orang kafir di zaman kekufurannya. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, kafir murtad. Bukan kafir asli. Orang kafir murtad dia wajib sembahyang. Tapi dia tidak boleh sembahyang, tidak sah sembahyang kalau sekiranya dia masih lagi kekal dalam murtad. Kerana antara syarat sah sembahyang adalah mesti kena Islam. Jadi orang murtad tetap wajib sembahyang. Dengan maksud, lagi kalau dia bertaubat balik, dia memeluk Islam balik, wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan di zaman murtad dia. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kalau sebut murtad ni, mesti hati kita kena takut. Mesti hati kita kena bimbang. Kerana benda ni benda yang cukup bahaya. Kalau pada hari ni, kalau COVID ni antara benda yang memang orang paling takut dah ni. Siapa ke, tapi ni kurang dah. Masa mula-mula dulu kalau ada keluarga yang kena COVID tu, orang tengok dia macam hatu, pakat lari belaka. Tak ada dekat pun tak boleh. Sungguh ni. Ni realiti yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Tengok macam zombie dulu. Tengok kalau ada keluarga yang kena, ada orang kena COVID sebelum daripada ni, Allah, habis orang. Tengok pun tak boleh. Lari yuk mau. Masuk dalam kedai pakat lari belaka. Macam zombie dulu lah. Ni sahabat-sahabat, ada sahabat-sahabat kita yang kena COVID kan. Dia ngaduh gitu lah. Allah, aku masa kena COVID, puak-puak umum memang uduh sungguh perangai. Pakat lari belaka pada aku, takut sangat aku. Dia memang takut sungguh lah. Dah, boleh ada setengah sampai ke mati apa semua sekali. Siapa takut? Tak takut mati. Dosa banyak pula, taubat malah. Memang takut sungguh lah mati. Baik. Memang takutlah. Tapi sebenarnya benda yang lebih perlu kita kena takut adalah murtad. Adalah rosak akidah kita. Adalah Allah Ta'ala tarik hidayah. Ni yang lebih perlu kita kena takut. Kerana kesusahan, penyakit teruk lagu mana pun atas dunia, penghujungnya adalah kematian.
Tetapi kalau penyakit hati, maka dia tidak ada penghujung kesesaraan dia. Itu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tidak mempunyai mata hati, maka dia tidak menganggap murtad dan seumpamanya adalah perkara yang cukup bahaya. Sebut murtad pun tak ada masalah. Kita ulama-ulama ajar kepada kita, kalau sebut murtad, terus kita berdoa, ya Allah, lindungilah aku. Na'udzubillahi min dzalik. Kami minta berlindung kepada Allah daripada perkara tersebut. Wal'iyadha billah. Aku minta berlindung kepada Allah. Sebab benda ni dan kena nyakit ini, sengsara tidak ada penghujung. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas agama dia sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan murtad wajib kepada dia sembahyang, cuma dia tidak boleh sembahyang melainkan dia kena masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan di zaman murtad dia. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah taala melindungi kita semua. Okey, itu syarat wajib yang pertama. Yang keduanya adalah balik. Maksudnya, kanak-kanak yang belum balik tidak wajib sembahyang. Yang wajib sembahyang, yang keduanya mesti kena balik. Dah kita nak tahu mana balik. Balik dia ada alamat dia. Balik dia ada tanda dan alamat dia. Alamat balik mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Ya, ada 3 alamat balik. Yang mana 3 ni, 2 ada pada lelaki dan perempuan, lepas tu selagi hanya khusus untuk perempuan. Yang pertamanya adalah cukup umur 15 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Tak daripada dia dilahirkan oleh mak dia sehingga ni, kalau kira cukup 15 masuk tahun yang ke-16 dengan pengiraan tahun Islam, bukan tahun Masihi. Sebab dia beza tahun Islam dengan tahun Masihi lain. Jadi start daripada mak dia dilahirkan sampai sekarang cukup umur 15 tahun masuk tahun yang ke-16. Itu maksud dia. Cukup 15 masuk tahun yang ke-16. Takut tak faham. Ada orang tak faham kan? Cukup 15 masuk tahun yang ke-16 tak faham. Okey, kita buat contoh gini. Mak dia lahirkan dia pada tahun 1, kita kata pada 1 Muharram, 1 bulan Muharram, tahun 1410. 1410. Jadi bermakna 1 Muharram 1411, umur dia cukup setahun, masuk tahun yang kedua. Jadi 1 Muharram 1412, jadi bermakna umur dia cukup 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Begitulah sehingga sampai kepada umur dia 15 tahun, masuk tahun yang ke-16. Ni apabila orang lelaki ke orang perempuan ke umur dia cukup 15 tahun masuk tahun yang ke-16, bermakna dia balik. Ni yang pertama. Yang kedua, tanda balik yang kedua adalah keluar mani. Keluar mani. Dah kiralah keluar mani kerana bermimpi ke ataupun selain daripada bermimpi. Dah kiralah dengan sengaja ke tidak dengan sengaja. Asal kata keluar mani, dah kira daripada orang lelaki ke daripada orang perempuan, maka ia adalah alamat orang tu balik. Orang lelaki apabila keluar mani balik, orang perempuan apabila keluar mani balik. Tapi biasanya berlaku kepada orang lelaki ya. Biasa berlaku kepada orang lelaki. 2. Yang ketiganya keluar darah haid. Jadi ni untuk orang perempuan lah. Orang perempuan apabila keluar darah haid, mula keluar darah haid, bermakna dia balik. Ni 3 tanda balik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mengandung bukan alamat balik. Tumbuh bulu hari-hari bukan alamat balik. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Mengandung bukan alamat balik. Tetapi perempuan mengandung dia balik. Itu lain ya. Mengandung bukan alamat balik. Tapi perempuan yang mengandung balik. Dah kat mana pula? Bukan balik alamat dia mengandung. Bukan. Tetapi alamat dia, tanda dia adalah dia keluar mani sebelum daripada tu. Itu maksud dia. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh bulu hari-hari bukan alamat balik. Melainkan dia ada pengecualian. Melainkan untuk membuat ukuran bagi anak orang kafir. Kalau untuk membuat ukuran bagi anak orang kafir, boleh jadikan tumbuh bulu hari-hari sebagai alamat balik. Ni atas pandangan mazhab Imam Syafi'i. Untuk orang Islam tidak. Kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i sebut lagu tu? Cerita dia gini, kalau kita nak faham. Setelah daripada peperangan Ahzab,
berlaku pula satu peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Bani Quraidah. Maksudnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah supaya memerangi Bani Quraidah yang telah mengkhianati janji dalam peperangan Ahzab. Pada asalnya Yahudi, dia panggil Yahudi Bani Quraidah. Dia telah bersumpah setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul batu dia bantu Rasulullah. Tetapi ketika puak-puak Ahzab, orang kafir seluruh pakat kupu serang Madinah, bukan dia bantu Rasulullah, bukan dia bersama dengan orang kafir mengkhianati janji. Baik. Maka lepas daripada kalah je puak-puak Ahzab balik kampung Melaka, maka Allah Taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memerangi puak Banu Quraidah. Maka apabila perang, maka last kali Banu Quraidah kalah. Kat Dera Putih, kalah, serah diri belaka. Jadi apabila serah diri, cara kebetulan Banu Quraidah ni dia panggil hulafa. Istilah dalam bahasa Arab hulafa. Hulafa ni adalah golongan-golongan yang bersumpah setia dengan puak Aus. Dia puak Al-Ansar, dia ada dua puak. Satunya Khazraj, yang keduanya Aus. Ni puak Madinah. Puak Madinah dua puak ni. Dia dua puak ni balah sama. Jadi apabila balah, masing-masing mencari sokongan. Jadi Aus di antara orang yang diakad sumpah setia untuk menyokong dia dulu, nama dia adalah Banu Quraidah. Jadi apabila Banu Quraidah adalah orang yang pernah setia, mengangkat sumpah setia dengan Aus, dengan puak Aus, maka ada sebahagian daripada orang Islam daripada puak Aus meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menghukum puak Banu Quraidah dengan hukuman yang ringan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gini, aku tak menghukum, aku akan serah kepada seorang yang kalau dia menghukum, mu akan suka. Siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Sebab Sa'ad bin Mu'adz adalah ketua kepada puak Aus. Baik. Maka ketika itu Sa'ad bin Mu'adz cedera parah dalam peperangan Al-Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Cedera ni. Butuh kat lengang ni. Baik. Lepas daripada itu dia meninggal dunia kerana kecederaan tersebut. Jadi apabila Rasul kata kita serah kepada puak Aus. Ketua kepada puak Aus yang akan menjatuhkan hukuman kepada Banu Quraidah. Maka mari Sa'ad bin Mu'adz. Okey, Sa'ad bin Mu'adz mari. Sa'ad bin Mu'adz kata, aku pada hari ini aku akan jatuhkan hukuman, aku tidak heran pun siapa yang mencela. Asalkan benda tu mendapat keredaan daripada Allah. Okey, hak tu hak yang sebenarnya. Hak yang sebenarnya setiap daripada kita mesti kena bercakap benda yang benar tanpa menghiraukan cela orang yang mencela. La ya'khudhu fillahi lawmata la'in. Dia tidak mengambil kerana Allah cela orang yang mencela. Mu nak cela ke, macam mana mu nak kata ke, nak kecang ke, silakan. Yang penting hak yang aku khabar ni adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Aku tidak akan heran siapa yang mencela, asalkan aku buat ni adalah untuk Allah. Gitu sebenarnya hak yang perlu ada pada kita. Tapi masalahnya kadang-kadang kita ni takut untuk berkata perkara yang benar, kan takut kepada celaan orang ataupun celaan manusia, sehingga kita takut untuk berkata perkara yang benar. Okey. Kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, aku jatuhkan hukuman perempuan di kalangan mereka kita tawak. Kita jadikan hamba. Lepas tu orang yang balik kita bunuh. Sebab jahat sangat dia ni. Kita memang kita tengok, bunuh. Ya, punca daripada dia kan mana orang Islam mati. Punca daripada khianat dia. Sampai ke Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz mati lepas daripada tercedera parah. Baik. Manakala kanak-kanak, kita tawar. Kita jadikan hamba. Okey, sekarang ni, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, bukan Mu'adz bin Jabal. Sa'ad bin Mu'adz kata, orang tua kita bunuh. Manakala budak, kita bebaskan dia. Maksudnya kita tawang dia. Sekarang ni, apa kau ukuran orang tua dengan budak? Jadi orang tua hak yang balik dah. Budak tak balik lagi. Jadi kita nak buat awan ni. Sebab balik ni bukan mesti umur 15 tahun saja. Ada hak yang keluar mani. Kalau pakat tanya mu keluar mani, hak umur 60 kata tak keluar mani lagi. Dan takut kena bunuh Maka ukuran dia adalah tengok tumbuh bulan lagi ataupun tak.
Jadi hari tu pakat gagal aku. Dalam kain gagal. Tengok tumbuh belari hari pacuk. Hak yang tidak tumbuh belari hari dibebaskan. Maksudnya tidak pancung. Jadi maka daripada cerita ni kata ulama mazhab Imam Syafi'i, untuk orang kafir boleh kita jadikan tumbuh bulu ari-ari sebagai panduan, sebagai ukuran manakah orang dewasa dan mana mereka kanak-kanak. Tetapi untuk orang Islam tidak. Untuk orang Islam tu 3 alamat yang menjadi alamat dia saat itu orang yang balik. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat wajib sembahyang yang keduanya adalah balik. Jadi kanak-kanak tak wajib sembahyang. Kanak-kanak tak wajib sembahyang. Kanak-kanak kalau tak sembahyang tak dosa. Cuma diwajibkan kepada wali dia, penjaga dia. Penjaga dia tak semesti ibu bapa. Penjaga tidak semesti ibu bapa. Kalau ibu bapa dia tak ada, penjaga dia toki dia. Kalau toki dia tak ada, penjaga dia adalah sebagai contoh orang yang ayah dia pesang. Dia panggil wasi, ayah dia pesang untuk jaga anak dia. Maka tu dipanggil penjaga dia. Maka wajib kepada penjaga dia suruh kanak-kanak tersebut sembahyang ketika kanak-kanak berusia 7 tahun. Budak apabila dia berusia 7 tahun, maka wajib kepada wali dia, ayah dia, mak dia suruh sembahyang. Tapi dengan syarat selagi kalau dia mumayyiz. Maksudnya kena cukup 2 syarat. Kanak-kanak cukup umur 7 tahun. Kalau dia mayyiz, bagulah wajib ayah dia, mak dia suruh dia sembahyang. Baik. Dia tak wajib sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, tak dosa sebab dia bukan mukallaf. Tapi menjadi bebanang dan kewajipan wali dia, penjaga dia. Jadi ada juga di kalangan orang kita ni, orang kita, biarlah siang ke dia nak tidur. Baik tidur lewat malang tengok cerita malang. Sama dengan toki dia tengok cerita dalam pukul 12.30 baru tidur. Jadi biarlah bangun lewat sikit. Tak ayah tak apalah, nanti kita qada lah semayang. Kata mak dia, Allah Rabbi, mana dah lalu mikir mak. Mu tahu tak muat kerja saat ni tu salah. Dosa muat kerja gitu. Ni ada dalam masyarakat kita. Kita tak kata orang masjid ni. Nak kaya ada benda tu wujud dalam masyarakat kita. Jadi anak siang nak gerak awal-awal. Takut ngatuk pergi sekolah kayak gini. Tapi apa hak yang Allah Ta'ala wajibkan kepada dia tak sedar. Allahu Rabbi, hamba Allah Ta'ala mana gini. Dia kadang-kadang tak sedar benda lagu tu dia buat salah di sisi agama. Menjadi kewajipan kepada ibu bapa kena suruh anak sembahyang ketika anak telah berusia 7 tahun. Dan ketika umur 7 tahun muda didik mula sakit kepala masa umur 18. Tu mari minta jumpa ustaz, minta jumpa tu imam, tolong mayang jawab tahu sikit. Oh, grogi anak hamba payah nak mayang sungguh, dia akan nak suruh. Dah umur 17 baru suruh mayang. Tu cara tak kena muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarak diajar kita didik start daripada kecil. Kita didik dia start daripada kecil, dia mudah menerima didikan. Ni tua dah, bulu atas bawah dah baru nak didik. Payah nak terima didikan. Mereka orang hak yang Allah Subhanahu wa taala betul-betul ataupun orang hak yang Allah Taala pilih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya antara syarat wajib sembahyang lagi adalah berakal. Jadi bermakna orang gila tak wajib sembahyang. Orang gila tak wajib sembahyang. Yang kata sedak gila. Kalau gitu tak wajib sembahyang. Tak ada orang kata sedak gila. Orang gila tak wajib sembahyang. Kanak-kanak tak wajib sembahyang. Orang gila tak wajib sembahyang. Kanak-kanak apabila balik kat lagi, tak wajib juga dia qada balik sembahyang yang ditinggalkan di zaman kanak-kanak dia. Orang gila apabila dia siumang daripada gila, tak wajib dia qada balik sembahyang yang ditinggalkan di zaman gila dia. Baik. Okey, berapa dah? Islam, baligh, berakal. Yang keempatnya adalah suci. Suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang datang haid, perempuan yang datang nifas, tidak wajib dia sembahyang. Okey, ni Pak dipanggil Pak syarat wajib sembahyang. Yang pertamanya Islam, yang keduanya berakal, yang ketiganya baligh, yang keempat suci daripada haid dan nifas. Orang puang, orang lelaki, kalau cukup 4 syarat ni, wajib dia sembahyang. Kalau tidak sembahyang, dosa. Baik. Okey, apa nak sebut lagi? Ada orang, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia apabila dia datang haid, tiba-tiba darah haid dia berhenti. Darah dia haid berhenti.
Anu waktu subuh hek berhenti. Hek berhenti dah dalam waktu subuh. Dia kata biar nak tidur sikit lagi, nanti nak qada pukul 8.30. Nanti bangun kita qada semayang. Dia kadang-kadang orang puang ni apabila lama datang hek, dia jadi lekat tabiat dah bangun lewat. Dan kalau misalnya tak ada hek, dia bangun awal nak semayang. Dah ada hek, datang hek mai 10 hari pula. Jadi 10 hari itu pukul 8.30 tak mau bangun. Tak ada tanggungjawab dah anak benda anak dak ramai apa ataupun anak besar-besar dah apa sekali, jadi lewat bangun tidur. Tok lelaki tak ada rumah pula, jadi tak apa nak layan dah tok lelaki. Jadi sedap bangun lewat tidur. Okey, pukul 8.30 baru bangun 8.30, mai 10 hari duduk 8.30, masuk hari ke-11 berhenti hek pun nak 8.30 juga. Tu hukum dia adalah haram. Dia telah melakukan dosa besar. Dia termasuk dalam golongan yang celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun." Celaka bagi orang yang sembahyang yang mereka itu lalai daripada sembahyang mereka. Apa maksud lalai? Sebahagian daripada ulama salaf menafsirkan maksud lalai di sini adalah alladhina yuakhiruna as-salata an awqatiha. Mereka yang melewatkan sembahyang daripada waktu-waktunya tanpa sebarang uzur syar'i. Maka dia termasuk dalam golongan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kena berhati-hati dalam perkara ini. Jangan kerana nafsu kita menyebabkan kita termasuk dalam golongan yang celaka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Terusnya kata dia, diwajibkan ke atas wali. Wali ni maksudnya penjaga kanak-kanak. Untuk menyuruh kanak-kanak berumur 7 tahun. Tapi syarat selagi mesti kena mumayyiz. Kalau 7 tahun dak memayyiz lagi, 8 tahun dak memayyiz lagi, 9 tahun dak memayyiz lagi, dak wajib suruh. Sebab dia dak sah semayang. Dia kanak-kanak yang sah semayang adalah kanak-kanak mumayyiz. Kalau kanak-kanak tu umur 10 tahun tapi dak memayyiz lagi, dak sah semayang. Jadi sebab itulah dak wajib. Dia 7 tahun mesti kena memayyiz. Kalau memayyiz dak cukup 7 tahun juga dak wajib. Budak ni cerdik. 4 tahun tu Allah macam orang tua dah. Cakap macam orang tua. Oh memang pandai sungguh. Tote. Ada kan budak cerdik kan. Umur 4 tahun macam orang tua dah cakap. Pandai sesa budak tu. 4 tahun. Pandai baca Quran, ngaji Quran. Pandai. Tak kira dia tailor lagi ngaji Quran. Dia molek-molek ada pandai. Baik, budak cerdik kan. Mayit dah. Adakah wajib ayah dia suruh dia semayang? Tak. Sebab dah cukup umur 7 tahun. Cuma sunat aja suruh semayang. Dia yang kata wajib ketika budak tu mayit umur dia 7 tahun. Kalau mayit saja dah cukup 7 tahun ataupun 7 tahun saja dah mayit, dah wajib suruh semayang. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi budak tak dosa, tapi dosanya atas ibu bapa. Sebab itulah kita kena ingat anak yang kita dapat ni adalah anugerah daripada Allah, tapi dalam masa yang sama dia adalah amanah. Dalam masa yang sama dia adalah amanah. Jadi kalau kita jaga molek amanah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka ia adalah benda. Ia adalah harta kita, maksudnya dia adalah ganjaran yang Allah Ta'ala akan bagi untuk kita. Baik. Tetapi kalau kita tak jaga molek amanah, maka Allah Rabbi padahlah hak yang menanti kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita. Sebab tu dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Temang-temang yang rapat. Temang yang rapat ni termasuk anak dengan mak, anak dengan ayah, suami isteri. Itu temang-temang rapat termasuk mereka tu al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'd. Yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari itu, hari kiamat, sebahagian daripada mereka itu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Temang-temang hok rapat di atas dunia. Oh, akhirat molek-molek ada jadi musuh. Baloh dok setara. Allah dok baloh di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni kalau pergi di mahkamah syariah, anak baloh dengan mak, Allah kita kata teruknya anak ni. Ngemak pun dia baloh. Tetapi benda tu wujud di akhirat nanti. Temang-temang rapat menjadi musuh di antara satu sama lain. Punca daripada mana ni? Punca daripada ni, tak jaga molek amanah yang Allah Ta'ala bagi ketika di atas dunia. Oh, jangan main. Sebab itulah, ketika kita tengok anak kita tu, kita kena tengok daripada dua sudut. Yang pertamanya, ia adalah penyumbang ataupun dia adalah penyebab kita mendapat syurga Allah.
Kalau sekiranya kita buat dengan molek, tapi kita kena tengok juga sudut yang kedua. Dia ni kalau aku dah buat molek ni, menyebabkan pas dalam neraka aku. Kita kena faham gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kata dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Temang-temang yang rapat, sebahagian daripada mereka itu akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain pada hari kiamat, melainkan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dia tidak akan jadi musuh. Setiap hubungan yang didasarkan di atas takwa, maka dia tidak akan jadi musuh. Anak, mak duk suruh semua anak sembahyang, tu di atas takwa tu. Kerana takut kepada Allah Ta'ala tu. Maka dia tidak akan menjadi musuh. Bahkan dia akan menjadi penyelamat kepada ibu bapa dia, kepada wali dia, daripada kemurkaan dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memukulnya sekira dia tidak menunaikannya pada umur 10 tahun. Cukup umur 10 tahun tapi masih lagi tidak tunai sembahyang, maka wajib kena pukul. Tapi pukul ni kita kena faham, perkataan pukul di sini dia ada syarat-syarat dia ada ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh syarak. Dia pukul, hak yang diizinkan oleh syarak adalah yang pertama mesti pukul yang tidak meninggal kesan. Jangan sampai ke biru, sampai ke luka, sampai ke patah riang, itu haram, itu tidak dibolehkan. Sebab kita pukul ni bukanlah untuk menyeksa, tetapi untuk mengajar adab sahaja. Okey, yang pertama. Yang keduanya, kena elok pukul pada muka. Kerana muka ni adalah tempat mulia. Tak boleh, tak apa tak boleh di muka. Syarak kita larang. Sama ada bini ke, anak kita ke orang lain, tak boleh di muka. Hukum dia adalah haram. Nabi SAW larang. Kerana muka adalah tempat yang mulia. Okey, itu kena jaga. Pukul. Tapi dah orang ni dah nak marah kok. Pasal dia dah nak marah. Bila anak. Okey, dah nak orang ni istighfar lah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf balik. Baik. Teguhnya kata dia, hukum ke atas kanak-kanak perempuan sama sahaja seperti mana hukum ke atas kanak-kanak lelaki. Hak sana orang puang ke, budak lelaki sama je. Apabila kanak-kanak sudah balik ataupun perempuan yang sudah suci daripada haid dan nifas atau orang gila kembali sedar sebelum tamatnya tempoh waktu solat dengan kadar takbiratul ihram, maka wajib ke atasnya untuk mengqada solat tersebut. Ini benda penting ya. Ia dalam istilah ulama dia panggil zawalul mani', hilang mani', hilang penghalang. Yang pertama kanak-kanak tu balik. Asal kanak-kanak dah wajib sembahyang. Tiba-tiba dia tak sembahyang lagi. Tiba-tiba dia balik dalam waktu. Okey, dia balik dalam waktu. Masa mula masuk waktu tak balik lagi. Masuk dalam waktu baru balik. Masa bang zuhur tak balik lagi. Tiba-tiba dalam pukul 3.30 keluar mani. Okey, 3.30 keluar mani. Itu masih lagi berbaki waktu zuhur. Maka wajib dia kena sembahyang zuhur. Sebab dia balik dah. Dalam waktu. Walaupun pada permulaan waktu dia tak balik lagi. Tu. Sama juga orang gila. Orang gila masa masuk awal waktu tu dia gila. Okey, tak gila tak wajib sembahyang. Tiba-tiba dalam pukul 3.30 kat pukul 4 masih lagi dalam waktu sembuh daripada gila sedar dah maka wajib dia sembahyang. Okey, sama juga orang puang yang haid dan perempuan yang nifas. Pada awal waktu masih lagi datang haid. Pukul 1 ada lagi haid, ada lagi nifas dia pukul 2, ada lagi nifas dia pukul 3, ada lagi nifas dia. Kat pukul 4 tiba-tiba haid ataupun nifas dia berhenti dah. Okey, hilang dah manik, dipanggil manik ni maksudnya penghalang daripada wajibnya sembahyang. Ketika tu perempuan tu wajib kena sembahyang. Tu dia kena faham, wajib dia kena sembahyang. Baik. Itu maksud dia. Dikatakan kanak-kanak apabila sudah balik ataupun perempuan sudah suci daripada haid dan nifas atau orang gila kembali sedar sebelum tamatnya tempoh waktu solat dengan kadar takbiratul ihram. Bagaimana kadar takbiratul ihram? Okey, kita takbiratul ihram dia Allahu Akbar. Kira berapa minit? Allahu Akbar. Okey, berapa minit? Lebih kurang dalam 2 saat. Sampai kedok lebih kurang. Okey, tinggal lebih kurang berbaki 2 saat lagi nak habis waktu zuhur. Sebagai contoh. Tiba-tiba dia mengalami suci ketika tu. Maka wajib dia kena sembahyang zuhur. Itu maksud dia. Kalau kita kata tinggal 2 saat lagi nak habis waktu subuh. Tiba-tiba berhenti haid dia. Kanak-kanak balik ketika tu. Orang gila
siuman ketika tu, maka wajib dia kena sembahyang subuh. Okey, tu kena faham masalah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba nak cerita satu masalah lagi ni, hak yang berkait dengan benda hak yang kita bincang. Perempuan di zaman kita ni banyak perempuan bekerja. Banyak perempuan bekerja. Yang mana ada sebahagian daripada perempuan ketika dia berada di tempat kerja, okey, dia berada di tempat kerja, tiba-tiba darah haid dia kering. Maksudnya habis dah haid dia. Jadi apabila habis dah haid dia, katakanlah darah dia berhenti dalam pukul 12 tengah hari. Tengah-tengah dia kerja tu pukul 12 tengah hari. Maka nanti masuk pukul 1, orang bang Zuhur, wajib tak dia sembahyang? Wajib dia sembahyang. Kerana darah dia telah berhenti sebelum lagi daripada masuk waktu Zuhur. Bukan setakat pukul 12, bahkan kalau sekiranya tinggal 4 minit lagi waktu Zuhur, tiba-tiba darah dia berhenti, maka wajib dia kena sembahyang Zuhur. Okey. Sama juga kalau darah berhenti dalam waktu Asar, wajib dia kena sembahyang Asar. Darah berhenti dalam waktu Maghrib, wajib dia kena sembahyang Maghrib. Darah berhenti dalam waktu Isyak, wajib dia kena sembahyang Isyak. Ada sebahagian daripada orang puang, ketika darah haid berhenti ketika dia bekerja, dia kata tak apa qada balik sembahyang, kita mandi di rumah, payah nak mandi tempat kerja. Okey, sebenarnya perbuatan itu adalah salah. Dia termasuk dalam dosa besar. Sebab dia? Sebab apabila darah dia haid berhenti, maka wajib dia sembahyang. Cukup syarat wajib. Dia Islam, berakal, balik, suci daripada haid dan nifas, wajib dia kena sembahyang. Dia nak sembahyang warna ustaz, payah nak mandi tempat kerja, kata dia. Payah saat ni tu sebab mung duk fikir payah. Sebenarnya tak payah pun mandi tempat kerja. Kalau sekiranya mung memandang perintah Allah Ta'ala melebihi segala-galanya. Tapi kalau mung duk fikir tentang koyok baju, kat pergi basah tudung sikit, kalau mung fikir benda kecil lagu tu, mung rasa payah. Tapi kalau meletak perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala depan, mung tidak akan rasa payah. Biasa kalau orang puan tanya, sebab hamba kalau hamba buat daurah pengajian bab darah wanita, orang puan banyak tanya bab ni. Bab ni di antara soalan yang kerap kali ditanya oleh orang puan. Hamba akan katakan ni, tak payah sebenarnya. Kalau nak mandi, kalau nak sungguh. Hak yang payahnya kalau tak mau mandi. Orang puan kalau dia kerja, kalau dia senak perut, dia boleh berok. Kita buat contoh gitu. Kita dia senak perut, dia boleh berok. Tekah dia kerja. Ke boleh? Oh senak perut, tahan dulu balik berok rumah. Malu nak berok tempat kerja. Kalau mung berok boleh tempat kerja, basuh berok boleh, apa mandi wajib tak boleh. Kita kena ingat ketika Allah Ta'ala mewajibkan kita sembahyang, bermakna Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita perkara yang tidak sah sembahyang melainkan dengannya. Ketika Allah Ta'ala wajib kepada kita sembahyang, Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita berwudu kalau sekiranya kita tidak ada air sembahyang. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita mandi wajib kalau sekiranya kita berhadas. Sama kita tak payah nak mandi wajib, belambok. Tandas-tandas awang masjid belambok. Tak ada kait tuala. Pergi beli sekejap. Bodoh sangat lah ni. Dah kerja kan? Pitih banyak kan? Beli kejap. Dah kita tahu dah. Kita berada pada penghujung haid. Salah dia bawa tuala. Bawa tuala daripada rumah kalau sekiranya kita betul-betul mengambil berat tentang sembahyang. Tetapi masalahnya apabila tidak mengambil berat tentang sembahyang, akhirnya mulalah keluar daripada mulut. Oh, tak apalah kita qada lah. Kang Islam kan mudah. Agama Islam mudah. Dijadikan Islam ni agama yang Islam ni mudah. Allah Rabbi. Islam mudah sebenarnya bukan hujah. Bukan hujah. Kita tidak boleh menghalalkan perkara yang diharamkan, menggugurkan perkara yang diwajibkan dengan alasan Islam tu mudah. Islam mudah memang Islam mudah. Tetapi mudah maksudnya adalah dia masih lagi di dalam kemampuan mukallaf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi bukan semua mudah. Siapa kata Islam mudah secara keseluruhan? Kalau misalnya diwajibkan berjihad, orang lelaki wajib kena pergi belaka. Tahu tak? Berjihad ni benda perang fi sabilillah, menggadai nyawa. Siapa kata mudah? Sebab bangun sembahyang subuh, siapa kata mudah? Kalau mudah penuh masjid. Kalau mudah. Lebih daripada Jumaat kalau mudah. Benda payah tu. Hak yang payah nak bangun orang muda lah. Orang tua, hak yang dah buat cetong tu nak mati leda kan kau bangun. Orang hak payah bangun tu orang muda. Anak kita hak muda tu payah nak gerak. Tak cakap nak gerak. Serak suara maut. Dan kalau mudah, orang muda lebih cepat bangun, dia ragah. Tapi tak. Payah nak bangun. Orang muda pun. Jangan main. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
sembahyang agama Islam memang mudah, tapi kita kena faham apa maksud mudah. Mudah di sini adalah benda tu masih lagi di dalam kemampuan mukallaf. Tapi tidak boleh kita jadikan agama itu mudah untuk menggugurkan kewajipan yang diwajibkan kepada kita, untuk menghalalkan perkara yang diharam. Itu adalah salah. Baik. Tidak ada dalil daripada syarak Islam itu mudah. Kita tidak boleh jadikan Islam itu mudah sebagai dalil untuk menghalalkan perkara yang diharamkan, menggugurkan perkara yang diwajibkan. Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bab ni, bab masalah diwajibkan sembahyang pada tempat bekerja ni, apabila seorang perempuan kering pada ketika dia bekerja, wajib dia kena sembahyang dan membuat penulisan yang panjang. Mula buat satu penulisan yang pendek. Tiba-tiba ada ustazah, sebahagian daripada ustazah dia buat penulisan, dia kata ada apa, ada membayar pun kan Islam tu mudah. Allahu Rabbi. Jadi dia membaca, kata tak munasabah warna ahli ilmu cakap lagu ni. Dia cakap mengikut hawa nafsu lagu ni. Tidak ada sandaran daripada syarak begini dia cakap. Maka hamba buat penulisan yang panjang mengkritik pandangan tersebut. Ada penulisan yang panjang membuat dalam masalah ni. Kalau kita faham ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kita akan faham bahawasanya apa yang dituntut kepada kita adalah mengutamakan sembahyang berbanding dengan kita bekerja. Okey, dalam Al-Quran Allah Taala kata lagu mana? Wa'mur ahlaka bis-salati. Mu kena perintah kepada keluarga mu sembahyang. Wastabir 'alaiha, mu kena sabar. Maksud benda sabar. Sabar ni benda tu susah. Berhenti darah pada tempat bekerja, wajib kita kena sembahyang, mandi, susah. Tapi mungkin sabar. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Cuba tengok. Dalam ayat ni Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya suruh anak bini kita sembahyang. Dia sabar di atas sembahyang. Lepas Allah Ta'ala kata, la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki daripadamu. Nahnu narzuquk. Bahkan kami yang beri rezeki kepadamu. Cuba perhati molek. Pada permulaan ayat, Allah Ta'ala menceritakan tentang kewajipan sembahyang. Setelah daripada tu, Allah Ta'ala menyebut tentang rezeki. Ia memberi maksud bahawasanya, jangan sekali-kali dalam hal mu mencari rezeki, mengabaikan kewajipan sembahyang. Itu mungkin kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Seterusnya, kata dia, hukum ke atas kanak-kanak perempuan sama saja seperti, okey, hari ni kita baca dah. Katanya, dan wajib juga ke atasnya untuk mengqadha solat fardu yang sebelumnya, jika ia adalah solat zuhur ataupun solat maghrib. Okey, maksud dia benda, kalau orang puang saat itu mengalami suci pada waktu asar, maka wajib dia kena sembahyang asar, dalam masa yang sama wajib dia kena sembahyang zuhur. Walaupun masa waktu zuhur darah masih lagi ada. Okey. Kalau orang puang saat itu, darah berhenti dalam waktu isyak, wajib dia kena sembahyang isyak, dan wajib dia kena sembahyang maghrib. Walaupun dalam waktu maghrib, darah masih lagi ada. Okey, itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pandangan majoriti ulama' fiqah, bukan sahaja mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab Maliki sama, mazhab Hanbali sama, mazhab Syafi'i, dan pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah, antaranya adalah Abdul Rahman bin Auf. Ini disebut dalam beberapa kitab, bahawasanya perempuan yang mengalami suci dalam waktu asar, wajib dia kena sembahyang asar, dalam masa yang sama wajib dia kena sembahyang zuhur. Perempuan yang mengalami suci dalam waktu isyak, wajib dia kena sembahyang isyak, dalam masa yang sama wajib dia kena sembahyang maghrib. Sebab dia wajib dia kena sembahyang zuhur, sebab dia wajib dia kena sembahyang maghrib, kerana zuhur dengan asar adalah satu waktu, maghrib dan isyak adalah satu waktu. Mana pula satu waktu? Okey. Amba kalau kita nak hurah bab ni, kita akan cerita masalah lain. Kita cerita masalah orang bermusafir. Amba hari ni bermusafir daripada ke masjid amba mari sini. Baik, amba bermusafir. Jadi apabila amba bermusafir, amba boleh sembahyang jamak. Kita orang bermusafir boleh buat jamak. Jamak ni kita kumpul dua sembahyang buat dalam satu waktu. Amba boleh, malam ni amba boleh buat jamak maghrib dan isyak. Maksudnya amba boleh buat jamak takhir. Tapi amba sembahyang dah maghrib tadi. Cuma maksudnya kalau amba nak buat jamak takhir boleh. Bukan amba seorang lah, orang lain musafir boleh belaka.
Hak yang boleh buat jamak, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Okey, katakanlah hamba buat jamak malam ni. Katakanlah hamba buat jamak. Maksudnya hamba sembahyang Maghrib dalam waktu Isyak. Masuk waktu Isyak lagi, hamba sembahyang Isyak, hamba sembahyang Maghrib, lepas hamba sembahyang Isyak. Okey, hamba sembahyang Isyak memang dalam waktu dia dah. Hamba sembahyang Maghrib. Ketika hamba sembahyang Maghrib dalam waktu Isyak lagi, adakah sembahyang Maghrib hamba saat itu jatuh qada ataupun tunai? Okey. Kalau orang belajar, dia akan kata kena tunai, bukan qada. Okey, boleh faham? Kita sembahyang Maghrib, hamba sembahyang Maghrib dalam waktu Isyak lagi, kalau hamba buat jamak takhir lah. Hamba sembahyang Maghrib dalam waktu Isyak bukan qada, tunai. Hamba esok hamba ada sini lagi. Kalau hamba buat jamak Zuhur dengan Asar dalam waktu Asar, hamba buat Zuhur dalam waktu Asar bukan qada. Kalau hamba jamak lah, hamba buat tunai. Orang pun kata, tunawan ni kan habis dah waktu Maghrib kan? Tunawan ni habis dah waktu Isyak, waktu Zuhur. Okey. Bagi orang yang bermusafir, Zuhur dan Asar adalah satu waktu. Bagi orang bermusafir, Maghrib dan Isyak adalah satu waktu. Jadi hamba boleh buat jamak takhir, Zuhur boleh buat dalam waktu Asar, bukan qada tunai. Sebab waktu Zuhur bagi hamba adalah waktu Asar. Okay, boleh faham? Waktu Maghrib, waktu Isyak bagi waktu Maghrib bagi hamba adalah dalam waktu Isyak. Sebab bagi orang bermusafir, Maghrib dengan Isyak satu waktu, Zuhur dengan Asar adalah satu waktu. Okey, apabila kita faham masalah ni, jadi bermakna perempuan yang mengalami suci dalam waktu Asar, maka masih lagi berbaki waktu Zuhur untuk dia. Okey, boleh faham? Berbaki lagi waktu Zuhur untuk dia. Sebagaimana orang bermusafir, Zuhur dengan Asar adalah satu waktu, Maghrib dengan Isyak adalah satu waktu. Sama juga bagi perempuan yang mengalami suci dalam waktu Asar, masih lagi berbaki waktu Zuhur untuk dia. Sebab itulah bukan hanya wajib sembahyang Asar sahaja, bukan wajib juga sembahyang Zuhur. Bukan hanya wajib sembahyang Isyak sahaja, bukan wajib juga sembahyang Maghrib. Baik. Tetapi kalau darah berhenti dalam waktu Maghrib, hanya wajib sembahyang Maghrib. Isyak tetap ada wajib sembahyang sebab darah tak ada dalam waktu Isyak. Adakah mesti kena sembahyang Asar sebelum daripadanya? Tidak. Kalau darah berhenti dalam waktu subuh, okey, wajib dia sembahyang subuh. Adakah wajib kena sembahyang Isyak? Tak, tidak wajib. Kerana subuh tidak boleh dijamak dengan Isyak, Maghrib tidak boleh dijamak dengan Asar. Okey, itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita apabila kita bincang bab ni, dia ada sebahagian daripada orang puang hak yang lah ni dah ada tubik hik dah. Sebab orang puang hak yang biasa, hak mari masjid ni, hak putus lama dah hik. Biasa gitulah, hak dengar biasa. Bukan tak ada, hak muda-muda dengar, hak masih lagi hit, tapi banyak gitulah, banyak hak yang dah dulu lara dah, kak tua mari masjid, mari dengar nak mati lela, tak mau mari dengar lagi. Allah teruk benar. Jadi marilah dengar. Tiba-tiba mari ustaz duk cakap bab hit. Kita lama dah habis hit. Malah nak pada dengar, dah lama dah habis hit. Lah rupanya dalam bab hit saat ni tu ada benda hak yang dibuat kesalahan dulu. Maksudnya, baru tahulah rupanya kalau darah berhenti dalam waktu Asar, kena mayang kat Zuhur. Hamba tak pernah mayang. Asar pun kadang-kadang tak mayang kau. So kata Zuhur. Okey, katakanlah. Kalau begitu dulu, maka sekarang ni lagu mana? Okey, apabila dia tahu, wajib dia kena qada balik. Wajib dia kena qada balik. Tak banyak pun. Qada tak banyak mana pun. Baik. Dah nak qada mana, dah ingat dah. Okey, agak-agak lah. Agak-agak. Jadi, moci, tok cik, tua-tua dah kan, kita panggil tok cik lah. Dah, dulu-dulu, start daripada umur berapa datang hik? Start daripada umur 14. Okey, 14 berhenti hik umur berapa? Berhenti hik awal lagi. Umur 49 berhenti dah darah. Contoh 49. Kira lah. Dah sebulan, biasanya berapa hari datang hik dulu? Dulu kira 7 hari. Kira dalam sebulan, kalau berhenti dalam waktu Asar, jadi Zuhur je. Jadi, sebulan sehari aja dia kena qada balik sebulan. Jadi kalau misalnya setahun 12 hari, jadi kena qada balik. Itu sebagai contoh lah. Jadi 12 hari, kalau 12 hari, 12 hari pula, 12 waktu lah dia kena qada. Jadi kalau misalnya 10 tahun, kira sendiri lah, kali sendiri lah. Tak kamu nak ajar juga cara kira. Pitih pandai kira, tu kena pandai juga kira. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya sekiranya masuk waktu salat dan berlalu tempoh masa kadar yang sempat untuk menunaikan salat fardu,
Namun sebelum menunaikan salat tersebut, seorang perempuan datang haid atau nifas, atau seorang menjadi gila sebelum menunaikan salat tersebut, maka wajib ke atasnya untuk mengqadanya. Okey, cerita dia lagu mana? Masuk waktu dia tak ada lagi haid. Masuk waktu dia tak ada lagi nifas. Masuk waktu dia tak gila lagi. Tiba-tiba dalam beberapa waktu, datang haid, datang nifas, ataupun dia gila. Okey, soalannya, wajib tak dia semayang? Masa datang haid, masa datang nifas, masa gila tu tak wajib dah semayang. Maksudnya kat gigi kering daripada haid, kering daripada nifas, sembuh daripada gila, wajib tak dia qada balik semayang tu? Kata ulama, kena tengok. Kena tengok mana? Daripada masuk waktu hingga datang haid tu sempat tak tempoh untuk dia menyempurnakan sembahyang. Okey, katakanlah Zuhur, Zuhur pukul 1. Contoh, Zuhur pukul 1. Contoh je lah. Sembahyang Zuhur 4 rakaat 5 minit. Okey, masuk pukul 1 hingga 1 suku. 1 masuk Zuhur, 1 suku darah haid dia keluar. Dia tak sembahyang lagi. Jadi bermakna daripada 1 hingga 1 suku 15 minit. Okey, lebih daripada 5 minit. Tidak sembahyang lagi. Nanti habis haid, kering haid, wajib dia kena qada balik sembahyang Zuhur tersebut. Sama juga orang gila. Masa masuk Zuhur, dia tak gila lagi. Dalam pukul 2 nya gila tak setarang. Ada juga orang gila nyakit. Ada orang gila nyakit kan. Dia gila on off. Sekali gila, sekali tak. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Baik. Jadi apabila gila, tak wajib dah dia sembahyang. Nanti apabila dia sembuh daripada gila, wajib dia kena qada balik sembahyang Zuhur tersebut, kerana daripada masuk waktu hingga dia gila, dia sempat tempoh untuk mengerjakan sembahyang. Itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Katanya wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati wa sayyidil 'abid. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, dan kita sambung pula pada malam-malam ataupun minggu akan datang, kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'la wa alam. Kalau ada soalan boleh kita dengar sekejap dalam 3 minit ke 2-3 minit. Ada tak pertanyaan? Okey. Apabila darah berhenti dalam waktu asar, soalannya adakah dia kena qada zuhur ke ataupun dia buat zuhur secara tunai? Okey. Kalau kita faham permasalahan jamak tadi, jadi bermakna kita buat secara tunai. Jadi dia sembahyang zuhur dalam waktu asar bukan qada, tunai. Melainkan kalau qada begini qada. Tinggal lagi 10 minit, waktu asar darah haid dia berhenti. Okey, jadi 10 minit darah haid berhenti, wajib dia kena sembahyang asar dan wajib dia kena sembahyang zuhur. Dia pergi mandi wajib apa semua sekali, habis waktu asar. Contoh, mandi wajib, habis waktu asar. Ataupun tinggal 3 minit lagi. Tinggal 2 minit lagi. Dia boleh tinggal 3 minit, tinggal 2 minit. Ataupun habis waktu asar pakai mudah sama je lah. Maka ketika itu wajib dia kena qada balik zuhur asar dan juga wajib dia kena qada zuhur. Dia bukan qada kalau dia semayang asar dalam waktu zuhur dalam waktu asar, bagi dia bukan qada. Kerana kita cerita dah, bagi dia zuhur dan asar adalah satu waktu. Apabila satu waktu, bermakna dia sembahyang zuhur masih lagi dalam waktu dia, sebagaimana orang bermusafir, dia sembahyang jamak takhir zuhur dalam waktu asar, dia tidak melakukan sembahyang tersebut sebagai qada, bahkan tunai. Dan masalah ni hamba ada buat penulisan. Hamba ada buat penulisan kerana di sana ada orang yang mengatakan qada, dan hamba ada buat penulisan. Sebenarnya bukan qada kalau dia sembahyang dalam waktu asar. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Mas minit lagi ke? Tak ada, kita berhenti ya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.